Innal malaikata latad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna'. Sesungguhnya para malaikat menghamparkan sayap mereka kepada penuntut ilmu kerana mereka redha apa yang dilakukan oleh penuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وخصوصا إلى المؤلف العالم العلامة الشيخ عبد الصمد الفلنبني رحمه الله. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia Allah, taufik hidayah, pertolongan i'anah dari Allah Subhanahu wa taala, dapat sama-sama kita berada dalam rumah Allah, beriktikaf sementara tunggu masuknya fardu isyak. Kita libatkan diri dalam majlis ilmu. Selalu kita ulang sebut sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata latad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna'. Sesungguhnya para malaikat menghamparkan sayap mereka kepada penuntut ilmu kerana mereka redha apa yang dilakukan oleh penuntut ilmu. Alhamdulillah, kembali pada perbincangan kita berpandukan kitab Sayrus Salikin ila Ibadati Rabbil Alamin, karangan Al-Alim Al-Allamah Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullahu ta'ala. Perbincangan kita pada malam ni muka surat 89, Sifatul Af'al, yakni perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakni perbuatan Allah Ta'ala itu wajib kita ucapkan bahwasanya Allah Ta'ala itu harus menjadikan segala yang mungkin dan harus meninggalkan ia akan dia. Sekarang kita bincang sifat yang harus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita maklum dalam perbahasan sifat 20 sifat yang wajib bagi Allah, 20 sifat yang mustahil, dan juga satu sifat yang harus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai kita bincang tentang sifat wajib dan juga sifat mustahil. Malam ni insya-Allah kita nak masuk tentang sifat yang harus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu fi'lu mumkinin aw tarkuh. Allah Subhanahu wa ta'ala membuat perkara yang mungkin ataupun meninggalkan buat mungkin. Itu perkara yang harus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata musannaf rahimahullahu ta'ala, yakni perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala itu wajib kita i'tiqad. Yakni perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala itu wajib kita i'tiqad bahwasanya Allah Ta'ala itu harus menjadikan segala yang mungkin dan harus meninggalkan ia akan dia. Jadi sifat harus yang dibilang oleh ulama satu tu saja, fi'lu mumkinin aw tarkuh, buat perkara yang mungkin ataupun meninggalkan buat benda yang mungkin. Wa annahu la mawjuda siwahu illa huwa hadithun bi fi'lihi kainun bi fadlihi wa faidun min adlihi
ala ahsanil wujuhi wa akmaliha wa atammiha wa a'daliha. Dan wajib kita dapatkan bahawasanya tiada sesuatu yang wujud yang lain daripada Allah Ta'ala dan yang lain daripada sifatnya itu melainkan itu baru dan jadi ia dengan perbuatan Allah Ta'ala dan adalah jadinya itu dengan kurnianya Allah Ta'ala dan dengan limpah daripada adil perbuatan Allah Ta'ala atas yang lebih baik dan lebih elok kejadiannya itu dan lebih sempurna keadaannya itu dengan lebih adil kejadiannya itu. Jadi kata musannif rahimahullah taala, la mawjuda siwahu illa wa huwa hadithun bi fi'lih. Tiada yang mawjud selain daripada Allah Subhanahu wa taala dan juga selain daripada sifatnya, melainkan semua tu baharu belakang. Mana selain daripada Allah, selain daripada sifat Allah Subhanahu wa taala baharu. Apa dia maksud baharu? Benda yang dulu tak ada sekarang ada. Bila nak ada perkara yang baharu ni, mesti ada yang mengadakan. Jadi yang mengadakan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud kata musannif wa huwa hadithun bi fi'lih. Jadi selain daripada Allah Subhanahu wa taala adalah baharu. Baharu dengan Allah Subhanahu wa taala mengadakan dia. Kainun bi fadlih. Selain daripada Allah Subhanahu wa taala berada di bawah perbuatan Allah, dan juga kainun bi fadlih, semua itu berlaku di bawah limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala dan keadilan Allah. Jadi apa saja yang berlaku adalah di bawah ketentuan Allah dan di bawah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bincang dah tentang qudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap benda yang berlaku di bawah qada qadar Allah. Maksudnya di bawah ketentuan dan pelaksanaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Pelaksanaan itu di bawah sifat qudrat. Ketentuan itu di bawah sifat iradah. Selesai dah perbincangan kita pada pertemuan yang lalu. Jadi pertemuan ni nak bincang kata semua itu makna mengadakan mungkin ataupun meniadakan mungkin, semua adalah harus bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh Allah Taala buat, boleh Allah Taala tak buat. Ya kan? Habis. Wa annahu hakimun fi af'alihi, adilun fi aqdiyatihi, wa la yuqasu 'adluhu bi 'adlil 'ibadi. Wajib kita dapatkan bahawasanya Allah Ta'ala itu hakim pada segala perbuatannya. Hakim pada segala perbuatannya makna bijaksana pada segala perbuatan dia. Dia apa yang Allah Ta'ala buat, sama ada baik ataupun buruk, kan? Sama ada nikmat ataupun taat, sama ada musibah ataupun nikmat ataupun bala, sama ada maksiat ataupun taat, semua itu berlaku di bawah hakim kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Dulu kita sebut dah ketentuan Allah Subhanahu wa taala ada 4, kan? Ada ketika Allah Subhanahu wa taala tentukan berlaku ketentuan Allah, ketentuan nikmat. Ada ketika berlaku ketentuan bala. Ada ketika berlaku ketentuan taat, ada ketika berlaku ketentuan maksiat. Tak kira lah sama ada taat ataupun maksiat, sama ada nikmat ataupun bala, semua itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala tentukan berdasarkan ilmu dia, berdasarkan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa saja yang berlaku, pandang kepada kebijaksanaan Allah, pandang kepada ketentuan Allah, baik belaka. Cuma kita sebagai hamba, ketika mana menerima ketentuan bala daripada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu kita terima dengan penuh kesabaran. Begitu juga ketika mana kita menerima ketentuan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, kita sambut ketentuan itu dengan bersyukur terhadap pemberian nikmat itu. Ketika mana kita menerima ketentuan taat daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala jadikan kita taat kepada dia, maka kita terima dengan zikrul minnah, ingat pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana kita menerima ketentuan maksiat, satu ketika kita terlibat dengan maksiat, semua itu adalah ketentuan Allah. Sebagai hamba menerima ketentuan itu adalah dengan kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua itu berlaku dengan af'al Allah, berlaku dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak tolak apa yang ditentukan oleh Allah, apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak mungkin. Kita nak lawan ketentuan Allah tak boleh.
Cuma kita meraih segala ketentuan Allah dengan adab dia tadi. Sebab tu Imam Ghazali sebut doa kita, Allahumma rzuqna husnal adabi ma'aka fi jami'al ahwal. Ya Allah, rezekikan, anugerahkan kepada kami husnal adabi ma'aka, kecantikan adab bersamamu, fi jami'al ahwal, pada setiap keadaan. Apa dia setiap keadaan? Keadaan terima bala, keadaan terima nikmat, keadaan menjadi orang yang taat, ataupun keadaan terlibat dengan maksiat. Habis. Kemudian wa annal 'abda yutasawwaru minhu zulmu. Wa innal 'abda yutasawwaru minhu zulmu litasarrufihi fi milki ghairihi. Wa la yutasawwaru zulmu min Allah Ta'ala fa innahu la yusarifu li'abd li ghairihi milkan hatta yakuna tasarrufuhu fihi zulman. Dan bahwasanya seseorang hamba itu dapat ditasawurkan, yakni tergambar daripada itu kemungkinan zalim karena tasarruf, yakni bertindaknya dalam milik orang lain, dan tidak dapat tasawur zalim itu daripada Allah Ta'ala, karena bahwasanya Allah Ta'ala itu tidak memiliki tasarrufnya akan milik bagi orang yang lain daripadanya, hingga jadi tasarrufnya itu dalam badan. Jadi oleh kerana semua mewujud yang hadis, yang baharu ini di bawah perbuatan Allah, di bawah kerajaan Allah, di bawah kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, di bawah ketentuan Allah, maka kata musannif wa annal 'abda yutasawwaru minhu zulmu litasarrufihi fi milki ghairihi. Untuk hamba, untuk seorang hamba, mungkin kita boleh tasawur, kita boleh gambar kezaliman seorang hamba. Kenapa? Kerana dia melanggar hak dia. Zalim ni makna wad'u syai' fi ghairi mahalli, letak sesuatu tak kena pada tempat dia. Dan zalim ni berlaku pada hak orang lain. Ya? Adapun pada hak kita tak nama zalim. Kita ada berapa ekor ayam, kita ada 10 ekor ayam. 5 ekor kita sembelih, 5 ekor kita biarkan. Hak yang kena sembelih dia kata zalim. Kerana apa? Dia disembelih. Tak boleh. Tak boleh kata dia disembelih, dia dizalimi sebab dia disembelih. Kerana apa? Kerana dia di bawah hak kita. Kan? Yang zalim kalau kita bismillah ayam orang, itu baru zalim. Kalau kita sembelih ayam kita sendiri, antara ayam tu dia tak boleh komplain. Dia kata tak cia, kami kena sembelih, kau ni tak kena sembelih. Kan? Itu hamba. Pada hamba mungkin tasawur kezaliman, berlakunya zalim pada seorang hamba mungkin, kemungkinan. Kerana kita bertindak terhadap milik orang lain. Adapun bagi Allah Subhanahu wa taala la yutasawwaru zulmu min Allah taala, tidak tergambar kezaliman berlaku pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu wa taala tidak mentasarruf, tidak bertindak pada milik orang lain. Tak ada nak kata milik orang lain, pada semua milik dia belaka. Jadi sama ada diletakkan tu dalam kebaikan ataupun dalam keburukan, sama ada diletak seorang itu dalam nikmat ataupun bala, semua adil belakang. Nak kata zalim tak boleh sebab hak dia. Ikut dia nak letak kat mana pun. Macam kita dengan ayam kita tadi ni, ikutlah hak mana kita nak sembelih pun. Kan? Macam tu. Jadi untuk kita mungkin digambarkan kezaliman pada diri kita kerana kita boleh bertindak pada hak orang lain. Adapun Allah Subhanahu wa taala mana ada istilah bertindak pada hak orang lain kerana semua hak dia belaka. Itu maksud musannif rahimahullahu taala, wala yutasawwaru zulmu min Allah taala, tidak tergambar kezaliman berlaku daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fa innahu la yusadifu li ghairihi. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak bertindak pada segala yang lain yang bukan milik dia, hatta yakuna tasarrufuhu fihi zulman, sehingga dikatakan tindakan Allah Subhanahu wa taala itu satu kezaliman. Tak ada istilah zalim, tak berlaku pada Allah Subhanahu wa taala kerana semua hadis ni semua milik dia belaka. Habis. Wa kullu ma siwahu min jinnin wa insin wa syaitanin wa malakin wa sama'in wa ardin wa hayawanin wa nabatin wa jamadin wa jawharin wa ardin wa mudrakin wa mahsusin hadithun ikhtara'ahu biqudratihi ta'ala ba'da al-'adami ikhtira'an wa ansha'ahu ba'da an lam yakun syai'an in kana fil azali mawjudan wahdahu lam yakun ma'ahu ghairuhu. Maka tiap-tiap barang yang lain daripada Allah Ta'ala itu, yaitu
yaitu daripada jin dan manusia, dan syaitan dan malaikat, dan langit dan bumi dan hayawan, dan tumbuh-tumbuhan, dan jamat, benda yang beku, dan jauhar sebarang benda, dan arat, yang ruangan yang dipenuhi oleh sesuatu benda, dan sesuatu yang didapat oleh akal dan fikiran, dan sesuatu yang didapat oleh panca indera yang lima, iaitu yang didapat oleh mata, telinga, hidung, lidah dan sentuhan. Adalah segalanya itu baharu yang dijadikan akan itu dengan kudrah Allah Ta'ala. Kemudian daripada Adam, dan menjadikan Allah Ta'ala akan segalanya itu kemudian daripada tiada sesuatu. Karena Allah Ta'ala dalam azal itu iaitu mewujud pada hal sendirinya, tidak ada serta dan sesuatu yang lain daripadanya. Nah, jadi semua selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, semua ni nak menguatkan hujah bahawa setiap maujud selain daripada Allah. Bila sebut maujud ni ada dua, ada maujud yang hadis, ada yang maujud yang baharu. Allah Ta'ala ada maujud yang qadim, ada maujud yang hadis. Allah Subhanahu Wa Taala dan sifat ma'ani dia itu maujud yang qadim. Itu kita tak bincang. Yang kita bincang sekarang maujud yang hadis. Daripada maujud yang hadis, alam kullu ma siwa Allah, selain daripada Allah, itu baharu belaka. Jadi selain daripada Allah tu terdiri daripada apa? Terdiri daripada jin, terdiri daripada manusia, terdiri daripada syaitan, terdiri daripada malaikat, terdiri daripada langit, bumi, binatang, benda yang beku, jamat, jauhar, segala jirim, arat, sifat yang tumpang di jirim, wa mudrakin, benda yang didapati oleh panca indera, semua tu baharu belaka. Ikhtara'ahu biqudratih, Allah Ta'ala ciptakan melalui kudrat dia. Ba'dal adam, setelah tak ada. Ikhtira'an, ikhtira' ni makna apa? Buat tanpa misal. Jadi buat bukan tiru orang tak, memang daripada tak ada Allah Ta'ala buat bagi ada, kan? Bukan benda yang ada kemudian diolah, dah. Benda yang ada diolah jadi benda yang lain, tidak. Memang daripada tak ada kepada ada. Itu pun ikhtira'. Ikhtira' ni makna buat tanpa contoh, tanpa tiru orang lain. Itu makna dia. Ikhtara'ahu biqudratihi, Allah Ta'ala ciptakan semenjak azali. Allah Ta'ala ciptakan tanpa meniru, tanpa contoh, kan? Ba'dal adam ikhtira'an, ba'dal adami, setelah tak ada. Benda dulu tak ada, kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada. Allah Ta'ala adakan. Wa ansha'a ba'da dhalik wa ansha'ahu ba'da an lam yakun syai'an. Allah Ta'ala mengadakan sesuatu tu sebelum benda tu ada. Dulu tak ada, kemudian ada. Idza kana fil azali mawjudan wahdahu, idz kana fil azali mawjudan wahdahu, lam yakun ma'ahu ghairuh. Kerana kata musannif, sesungguhnya yang ada pada azali hanya Allah sahaja. Lam yakun ma'ahu ghairuh, tiada bersama Allah selain daripada Allah. Mana Allah Ta'ala ada bila? Semenjak azali. Selain daripada dia baru ada. Jadi bila baru ada, mesti berhajat kepada yang mengada. Siapa yang mengada? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tentulah yang mengada tu mesti mawjud azalan, mesti yang ada semenjak azali. Makna tak pernah ada. Dulu kita bincang dah, dalam sifat salbiyah Allah Ta'ala bersifat dengan qidam. Apa dia qidam? Tidak ada permulaan. Kita baharu ada permulaan. Selesai. Wa ahdatsal khalqa ba'dal adami izharan liqudratihi wa tahqiqan lima sabaqa min ilmihi wa iradatihi wa lima haqqa fil azali min kalimatihi la liftiqarihi ilaihi wa hajatihi. Maka adalah Allah Ta'ala itu menjadikan dia akan segala makhluk kemudian daripada Adam, karena menzahirkan bagi qudrahnya dan mentahqiqkan bagi barang yang telah terdahulu daripada ilmunya. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala mencipta tu bila ba'dal adam. Cipta tadi ni izharan liqudratih, menzahirkan bagi sifat kudrat dia. Allah Ta'ala mempunyai sifat kudrah, sifat berkuasa. Sifat tu bila? Semenjak azali. Sifat tu bersifat qidam. Sifat kudrah tu bersifat qidam, mana bersifat tidak ada permulaan. Bila Allah Ta'ala mengada, ketika Allah Ta'ala mengada, orang panggil izharan liqudratih, menzahirkan sifat kudrah dia. Dia tak mengadakan alam pun tetap dia kudrah. Allah Ta'ala ketika dia tidak mengadakan alam, tetap dia bersifat dengan kudrah.
Cuma ketika mengadakan alam tu izharan liqudrati, menzahirkan sifat qudrah dia. Orang panggil ta'alluq tanjizi hadis, kan? Terlaksana perkara yang baru. Ini orang panggil izharan liqudrati. Wa tahqiqan lima sabaqa fi ilmihi wa iradatihi. Allah Ta'ala menjadikan makhluk tadi, ahdatsal khalqa tadi ni, kerana apa? Tahqiqan, membenarkan ataupun mentahqiqkan sesuatu yang terdapat dalam ilmu dia dan iradahnya. Jadi apa yang berlaku hari ini, kan? Apa yang berlaku hari ini, apa yang berlaku ketika ini, semua tu di bawah ilmu Allah Ta'ala dan di bawah kehendak Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala nak, semenjak azali. Bila Allah Ta'ala tahu, semenjak azali. Cuma hari ini berlaku. Ketika berlaku baru kita tahu ajal dia rupa-rupanya hari ini. Tadi saya sebelum sampai ni ada telefon daripada polis trafik Pendang. Abang kata anak pelajar madrasah tadi aksiden, kemudian sudah pun menghembuskan nafas terakhir. Kembali ke rahmatullah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Pelajar baru tadi lepas asar tadi, sebelum asar tadi mengaji dengan saya, duduk dalam halaqah ilmu. Kemudian lepas asar tu dia keluar, kemudian aksiden. Tadi sebelum masa saya nak parking kereta dia, polis telefon. Dia sudah pun menghembuskan nafas terakhir, kembali ke rahmatullah. Kita baca Al-Fatihah, hadiah untuknya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu 'anhu. Kembali pada perbincangan kita. Jadi apa yang berlaku dah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala bila semenjak azali. Allah Taala dah tahu dan Allah Taala dah tentu. Cuma ketentuan itu kita tak nampak, melainkan setelah berlaku. Setelah berlaku kita tahu, ya Allah, rupanya ajal dia. Sudah pun setelah berlaku baru kita tahu. Tadi kita tak tahu. Sebelum asar makan nasi dengan kita, sebelum asar duduk majlis ilmu. Tapi lepas asar sudah pun bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum berlaku kita tak tahu, bila berlaku baru kita tahu. Itu kata musannif rahimahullah taala, ahdatsal khalqa, Allah Taala menjadikan baharu, menjadikan makhluk ni, sama ada buat daripada ada kepada tak ada ataupun daripada tak ada kepada ada, semua tu telah pun tahqiqan, adalah sebagai tahqiq, membenarkan apa yang telah terdahulu dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Benda tu Allah Taala dah tahu dah. Hari ini berlaku, waktu ini berlaku, saat ini berlaku. Tidak akan terdahulu sesaat dan tidak akan terkemudian sesaat. Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila datang ajal mereka, tidak akan terakhir sesaat dan juga tidak akan terdahulu sesaat. Sudah pun berada dalam ketentuan Allah. Cuma kita tak tahu. Bila berlaku, izhar, menzahirkan apa yang Allah Taala tahu. Wa iradatih, menzahirkan apa yang Allah Taala tentukan. Wa lima haqqa fil azali min kalimatih. Dan Allah Ta'ala menzahirkan apa yang tetap pada azali lagi dalam kalimatih, dalam ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La liftiqarihi ilaihi wa hajatih. Dan semua yang Allah Ta'ala buat tadi bukan kerana Allah Ta'ala berhajat kepada sesuatu itu, dan bukan Allah Ta'ala memerlukan kepada sesuatu. Allah Ta'ala buat bukan kerana keperluan dia. Allah Ta'ala buat bukan kerana hajat dia. Kita buat sesuatu kerana hajat kita. Kan, kita makan contohnya kerana hajat, apa lagi kita lapar contohnya. Jadi Allah Taala buat sesuatu bukan kerana hajat dia, bukan kerana keperluan dia. Kerana Allah Taala tidak memerlukan kepada sesiapa dan Allah Taala tidak berhajat kepada sesiapa. Wa annahu mutafaddilun bil khalqi wal ikhtira'i wat taklifi la an wujubih, la an wujubin. Dan bahwasanya Allah Ta'ala itu menganugerah dia dengan menjadikan atas segala makhluk dan mengadakan segala makhluk daripada adam kepada wujud, dan mentaklifkan, yakni memberatkan dia akan apa itu pada perbuatan ibadah, dan tidak wajib atas Allah Ta'ala sesuatu itu hanya saja semata-mata anugerahkan Allah. Wa annahu mutafaddilun bil khalqi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menanugerahkan. Itu semua anugerah Allah.
menciptakan, membuat daripada tak ada kepada ada, mentaklifkan, membebankan sesuatu tanggungjawab kepada hamba. Semua itu adalah limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala, la an wujubin, bukan daripada kewajipan Allah. Kan? Allah Taala suruh kita sembah dia. Itu limpah kurnia dia kepada kita. Dia suruh kita sembahyang sehari semalam lima waktu. Itu adalah limpah kurnia Allah pada kita. Untuk kita bermunajat kepada Allah, untuk kita mengadu pada Allah, untuk kita berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka diwajibkan kepada kita sehari semalam 5 waktu. Jadi 5 waktu yang Allah Taala wajibkan itu adalah mutafaddilun. Ada limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala. La an wujubin, bukanlah satu perkara yang wajib atas Allah. Allah Taala terpaksa buat bagi kita sembah pada dia. Oh tak, bukan ada istilah tu. Itu maksud dia la an wujubin. Bukan Allah Taala terpaksa buat bagi kita sembah pada dia. Kalau kita tak sembah dia, dia kurang ke? Kalau kita tak sembah pada dia, rugi ke dia? Tak. Andainya semua makhluk beribadat kepada Allah, taat kepada Allah, tak ada seorang pun maksiat kepada Allah Taala, tidak bertambah sedikit pun kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga andainya semua pakat ingkar pada Allah, maksiat pada Allah, lawan Allah Taala belaka, tidak mengurang sedikit pun kekayaan Allah. Jadi Allah Taala mentaklifkan sesuatu kepada kita, mewajibkan sesuatu kepada kita adalah limpah kurnia dia. Bukan kewajipan terhadap dia, mana bukan sesuatu yang menekan atas dia sehingga terpaksa dia buat begitu. Tak ada istilah terpaksa bagi Allah, tak ada. Itu maksud dia. Wa mutatawwi'un bil in'ami wal islahi la an luzumin. Dan adalah Allah Ta'ala itu yang menganugerahi akan hambanya dengan beberapa nikmat dan kebajikan kepada hamba dengan dinazimkan atasnya. Biasanya itu semata-mata anugerahnya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada hamba dia mutatawwi'an bil in'ami, anugerah nikmat, wal islah, buat baik. Kan? Wal islah ni dia buat baik. Bukan sekadar dia beri kita makan, dia beri pula kita merasai kelazatan makanan. Itu orang panggil islah. Kan? Kalau solah lawan dia fasad. Kalau islah, islah ni lawan dia solah. Kan? Kalau makan tu orang panggil solah. Kalau islah, sedap makan tu. Kan? Kadang-kadang orang perlu kepada makanan untuk hidupnya, tapi tak sedap mana, makan je lah untuk hidup. Kan? Kalau tak makan, mati. Itu orang panggil solah. Kalau islah, beri makan dan beri lazat makan. Itu kata musannif rahimahullah ta'ala, Allah Ta'ala anugerahkan kepada hamba dia pada in'am, memberi nikmat. Wa mutatawwi'an bil in'am, Allah Ta'ala menanugerahkan dengan memberi nikmat, wal islah, dan buat kebaikan kepada hamba dia. La an luzumin, bukan sesuatu kewajipan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dia beri kita kebaikan, bukan kewajipan bagi dia. Memang dia nak beri. Kan? Memang limpah kurnia Allah. Kalau dia tak beri pun tak apa, hak kita ni hak dia. Ikut dia nak buat macam mana pun. Kan? Itu maksud dia. La an luzumin, bukan suatu kewajipan bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dia beri, dia beri adalah limpah kurnia dia. Habis. Falahul fadlu wal ihsanu wan ni'matu wat tawlu wal imna wal imtinanu idh kana qadiran an yasubba an ibadihi anwa'al azabi wa yabtaliyahum bidurubil alami wal awsabi walau fa'ala dhalika lakana minhu adlan. Artinya adalah bagi Allah Ta'ala itu memberi kelebihan akan hambanya dan memberi ia kebajikan akan hambanya dan memberi nikmat akan hambanya dan memberi anugerah akan hambanya dan memberi rahmat akan hambanya. Dan sekiranya itu semata-mata anugerah bagi hambanya, kerana Allah Ta'ala itu yang kuasa atas penguasanya menuangi atas hambanya itu dengan beberapa bagi daripada azabnya, dan kuasa Allah itu mahu memberikan bala atas mereka itu dengan beberapa bagi daripada segala kesakitan dan beberapa bagi daripada penyakit. Dan jika mengucapkan Allah itu yang demikian itu, saya adalah Allah itu adil, tiada zalim, kerana Allah itu mengucapkan dia barang yang dikehendakinya, tiada sesuatu yang meninggalkan akan dia.
Jadi falahul fadlu, Allah Subhanahu wa taala mempunyai limpah kurnia, Allah taala mempunyai ihsan, iaitu melakukan kebaikan kepada hamba. Allah taala mempunyai nikmah, Allah taala mempunyai taul, pemberian. Allah taala mempunyai imtinan, juga pemberian rahmat. Idz kana qadiran an yusabba ala ibadihi anwa'al adab. Ketika mana Allah taala beri kepada seseorang itu kebaikan, nikmat, limpah kurnia, pemberian dan sebagainya, Allah Ta'ala juga kuasa untuk mengazab seseorang hamba dia. Dia juga mempunyai azab yang berbilang, yang berbagai. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai bala bidurubil alam wal awsaf, dengan pelbagai kesakitan dan musibah. Walau fa'ala dhalika kana minhu adlan, andainya Allah Subhanahu wa Ta'ala buat semua itu, maka itu adalah keadilan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang Allah Ta'ala buh dia dalam syurga, ada orang yang Allah Ta'ala beri kepada dia nikmat, kebahagiaan dan sebagainya. Semua itu adalah fadlillah, limpah kurnia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang Allah Ta'ala azab dia, ada orang yang diletakkan di dalam neraka dan sebagainya, maka itu adalah keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat? Bukan kezaliman daripada Allah, bukan, kerana semua itu berlaku di bawah kehendak dia. Fa'alun lima yurid, Allah Ta'ala buat apa yang dikehendakinya. Dan seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Dan dia ditanyai akan dia daripada barang yang dibuatnya, dan adalah hambanya itu ditanyai akan dia barang yang dibuatnya. Jadi kita tak perlu soal, kenapa Allah Ta'ala letak kau ni tak ni? Kenapa nikmat diberi kepada kau ni? Kenapa bala diberi kepada kau ni? Tak perlu disoal. Kan, kerana Allah Ta'ala fa'alul lima yurid, dia buat berdasarkan apa yang dia nak, bukan dia buat berdasarkan apa yang kita nak. Dia buat ikut dia nak, kan? Kemudian la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun, Allah Ta'ala tidak ditanya terhadap apa yang dia buat, tetapi wa hum yus'alun, manusia akan ditanya terhadap apa yang dia buat. Hamba ditanya, kita ditanya, kenapa buat gini, kenapa buat gini, kenapa buat gitu, kita ditanya. Allah Ta'ala tak ditanya, kerana dia Tuhan, kan? Fa'alul lima yurid, dia buat apa yang dia nak. Kita tak boleh tanya kenapa Allah Ta'ala beri nikmat pada aku, kan? Kenapa Allah Ta'ala beri nikmat pada kau tu, kenapa Allah Ta'ala beri bala pada kau ni, tak ditanya. Wa annahu yusibu ibadahu ala ta'ati bi hukmil karami wal wa'di la bi hukmil istihqaqi wal luzumi lahu, idh la yajibu alaihi li ahadin fi'lun wa la yutasawwaru minhu zulmun wala yajibu li ahadin 'alaihi haqqun. Dan wajib kita ingatkan bahawasanya Allah Ta'ala itu harus memberi pahala akan hambanya atas segala taat dengan hukum kemurahannya dan janjinya, bukan dengan hukum mustahab yang pasti dan bukan hukum lazim. Karena dan wajib atas Allah Ta'ala itu berbuat sesuatu dan tiada tasawwur kepada Allah Ta'ala itu zalim, dan tiada wajib bagi seseorang atas Allah Ta'ala satu hak. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mana dia beri kepada dia pahala, Allah Ta'ala beri pahala kepada hamba dia ala ta'at, atas ketaatan yang dilakukan. Kita buat ibadat, kita sembahyang, kita puasa, kita beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mati, Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan kita ke dalam syurga dia yang penuh dengan kenikmatan. Jadi Allah Ta'ala beri tadi ni bihukmil karami wal wa'di, adalah dengan hukum kemurahan dan juga janji dia, kan? La bihukmil istihqaqi wal luzum, bukan sebab berhaknya kita dalam syurga tu, ataupun bukan sebab mestinya kita masuk ke dalam syurga, tak. Allah Ta'ala buh orang yang beriman dalam syurga bukan sebab hak dia masuk dalam syurga, tak, kan? Bukan sebab kelayakan dia masuk dalam syurga, tak, tetapi sebab janji Allah, sebab kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana tak padan nak ukur ibadat yang kita buat dengan ganjaran pahala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala beri. Selalu kita sebut, tengok hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, raka'atani fi jawfil lail khairum minal ardi wa ma fiha. 2 rakaat yang kita buat di ujung malam lebih baik, ganjaran pahala dia lebih baik daripada bumi dan isi kandungannya. 2 rakaat kita buat berapa lama? Kita buatlah paling lama pun 3 minit je 2 rakaat. Kita sembahyang 2 rakaat tu 3 minit. Tiba-tiba Allah Ta'ala balas
dengan bumi dan isi kandungannya. Jadi 3 minit ada kita kerja dengan orang kan, 3 minit dibayar berapa ringgit kita dibayar 3 minit. Nah, kita kerja dengan orang daripada pagi sampai ke petang, berapa ribu kita dapat sebulan, berapa ratus kita dapat sehari. Nah, guard yang jaga semalaman daripada malam sampai ke pagi, berapa gaji dia dibayar. Tapi kita bekerja dengan Allah Subhanahu wa taala 2 rakaat dah dibayar, khairum minal ardi wa ma fiha. Jadi 2 rakaat nak pegu dengan ganjaran pahala Allah taala, bukan bayaran tu, bukan upah. Itu yang diberi itu adalah limpah kurnia Allah. Janji Allah dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita ibadat atas muka bumi Allah, lama mana aja tiba-tiba diberi ganjaran pahala kehebatan yang tidak mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kenikmatan yang tak pernah terlintas di fikiran, tidak pernah dilihat di mata, tak pernah dengar di telinga. Nikmat yang begitu hebat Allah Subhanahu wa taala beri. Sedangkan kita beribadat lama mana aja. Tapi ganjaran pahala yang diberikan oleh Allah berkekalan. Menunjukkan apa? Apa yang dibalas oleh Allah bukanlah setimpal, tak padan dengan kerja buat yang kita buat. Itu makna dia, pemberian Allah Ta'ala itu adalah kemurahan dia. Pemberian Allah Ta'ala itu adalah janji dia, bukan dengan kelayakan untuk kita dapat. Kalau nak ikut layak memang tak layak, nak ikut patut memang tak patut. Tapi Allah Ta'ala beri dengan karam dia, dengan kemurahan dia, wal wa'di, dan janji dia. idh la yajibu alaihi li ahadin fi'lun, kerana tak wajib atas Allah Subhanahu wa taala bagi seorang hamba fi'lun buat. Allah Taala tak wajib. Oleh kerana kita beribadat dia wajib buh kita dalam syurga. Tak, dia tak wajib. Yang dia buh itu limpah kurnia dia. Wala yatasawwaru minhu zulmun, tidak tergambar kezaliman daripada Allah Subhanahu wa taala. Wala yajibu li ahadin alaihi haqqun, dan tidak wajib bagi Allah Subhanahu, bagi seseorang atas Allah Subhanahu wa taala hak. Kita nak tuntut hak atas Allah Taala tak boleh kan? Tak wajib hak atas Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa anna haqqahu fit ta'at wajibun wallahu subhanahu wa taala alam. Tentu tempat berhenti kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma arzuqna fahma an-nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa hdina bi hidayatil 'arifin. Allahumma waffiqna li ta'atik wa atmim taqsirana wa taqabbal minna. Allahumma ij'al a'malana khalisatan li wajhikal karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.